أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan kepada kamu, difardukan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan kepada umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, dengan harapan kamu mendapat ketakwaan dalam kehidupan kamu, dalam urusan harian kamu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat daripada Allah, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan. Dan kita tahu sebenarnya antara tujuan Allah Ta'ala fardukan, ciptakan ibadat di bulan Ramadan ini adalah akhirnya untuk kita merasai nikmat kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, kerana petang-petang ni kita pakat letih belaka, mak-mak pun sibuk duk masak, kita bahagian ayah ni duk tunggu nak buka puasa lah dah. Jadi kita ambil masa lebih kurang 7 minit, tazkirah ringkas bulan Ramadan 7 minit insya-Allah. Kita buat setiap hari 6:30 petang. Sambil-sambil masak pun kita boleh dengar. Sambil-sambil kita nak tunggu buka puasa. Selain daripada kita baca Quran, kita berzikir, kita buat apa saja yang beri manfaat kepada kita, kita boleh dengar tazkirah ringkas. Sebagaimana kita juga boleh buat apa saja program yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Baik. Adik kakak semua, ayat yang dibaca tadi biasa kita dengar, terutamanya apabila nak masuk bulan Ramadan lah. Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha ni dalam bahasa Arab dia memberi makna ya ni harf nida, maknanya bentuk suruan. Dia boleh kepada orang yang dekat, boleh kepada orang yang jauh. Jadi apabila Allah Ta'ala nak tuju kepada, khususnya kepada orang beriman, jadi gambarannya kepentingan seruan ni. Sama ada kita dekat, sama ada kita jauh. Maknanya dekat ni, mungkin kita kata dekat sezaman dengan Nabi SAW ke, ataupun jauh daripada zaman Nabi SAW, ataupun kita boleh terjemuh apa saja. Tapi yang pentingnya, apabila kita beriman, kita kena rasa ayat ni penting. Kerana Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman ni, orang yang beriman, kita berharap, kita berdoa, kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Ramai ulama yang sebut kalimah iman ni adalah kalimah yang lembut. Sebab dia nak tuju kepada hamba-hamba dia yang betul-betul yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tengok apa makna iman yang sebenar. Iman yang sebenar ni dia berkait rapat dengan kita at-tasdiq. Kita membenarkan. Kita yakin dengan sepenuh tentang kewujudan Allah Ta'ala, tentang kewujudan para malaikat, kewujudan nabi-nabi dan rasul, kewujudan hari kiamat, kewujudan tentang hakikat adanya dosa dan pahala, syurga dan neraka. Jadi at-tasdiq ni, benarnya yang ada dalam hati kita ni, bukan yang dipaksa-paksa, bukan yang dibuat-buat. Tapi makna kita rasa suatu benda yang betul-betul menjiwai, melekat dalam kehidupan kita tentang keimanan ini.
hati kita, jiwa kita memang membenarkan. Dan bukti benar tu kita takbir melalui lidah kita, melalui ucapan kita. Contohnya keyakinan kita tentang kewujudan dan keesaan Allah sehingga kita bersyahadah. Kita bersaksi bahawasanya memang betul tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, dan kita bersaksi sepenuhnya bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikrar dengan bil qaul, dengan ucapan kita, dan kita takbirkan lagi benar itu melalui amalan kita, perbuatan kita. Termasuk maknanya apabila datanya seruan Allah supaya kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita terima sebenarnya dengan hati yang gembira. Walaupun kita tahu kita akan berdepan dengan kesulitan, kesukaran, keletihan, kelaparan, tetapi akhirnya kita terima sebenarnya ini satu nikmat yang agung, yang besar daripada Allah SWT untuk hamba-hambanya. Semuanya kita buat, niat kita khalisah lillahi ta'ala. Setulus, seikhlasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ya ayyuhallazina amanu, iman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba kita tahu biasa diterjemah, ditulis, difardukan. Kalau kita tengok dalam Quran, sebahagian ulama kata ada beberapa tempat, 4-5 tempat dalam Quran dia guna kataba ataupun kutiba. Kutiba ni contohnya fisyam lah dalam puasa ni. Begitu juga dalam urusan hukum berkait dengan al-qisas. Begitu juga dia guna kutiba. Kutiba alaikumul qisas. Begitu juga dalam berkait dengan wasiat, dia ada sebut kutiba. Dan dalam peperangan, dia ada sebut kutiba 2 kali. Baik, ada juga ayat yang guna kataba. Kataba, dia memberi makna rahmat Allah SWT, anugerah daripada Allah Subhanahu Taala kepada orang yang beriman. Contohnya kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Taala tulis ke atas dirinya. Kita yakin sepenuh Allah Taala tidak perlu nak pastikan dia kena buat yang ni, ataupun tidak ada seorang makhluk pun yang layak, yang mampu untuk memastikan daripada Allah. Tapi gambarannya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala tu. Begitu juga contohnya dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22 apabila Allah Ta'ala sebut berfirman ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka keimanan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Kutiba di sini dia memang memberi makna difardukan, diwajibkan, tapi dalam masa sama dia beri isyarat supaya orang beriman ni betul-betul ambil perhatian. Itu antara maksud makna kutiba. Jadi kita kena beri perhatian, kita kena beri penghargaan sepenuhnya daripada Allah SWT, kerana kita rasa bentuk ibadat ini sebenarnya adalah satu nikmat, satu anugerah Allah Ta'ala. Kepelbagaian nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, termasuk berkaitan dengan puasa. Jadi yang difardu ni adalah puasa. Artinya kewajipan ini adalah kewajipan yang putus dengan adanya dalil nas yang qat'i daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila Allah Taala sebut kutiba alaikum, alaikum tu ke atas kamu, menggambarkan kewajipan ini adalah kewajipan yang betul-betul mesti dicaknai, dijiwai, diamali dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa ragu-ragu, tanpa ada rasa tidak sempurnanya bentuk ibadat ini. Apabila sebut alaikum, kefarduan ini adalah kefarduan yang perlu diberi perhatian yang serius
kepada orang yang beriman. Kita insya-Allah termasuk orang yang beriman, maknanya kita kena rasa belah-belah mana pun, macam-macam mana pun nikmat ini, kefarduan ini, kita kena bersyukur, kita kena rasa berpegang sungguh-sungguh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu kita telah difardukan kepada umat-umat terdahulu. Mana minal anbiya wal umam min ladun Adam. Kita kena yakin semenjak daripada zaman Nabi Adam lagi, kefarduan berpuasa ni telah ada. Di sudut kefarduan, di sudut bentuk tu tidak dibincang. Yang penting ayat ni kita boleh faham kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan di sudut kefarduan. Di sudut perjalanan teknikal tu, adakah sama cara kita puasa dengan cara umat terdahulu? Itu nombor 2, nombor 3. Tapi yang pentingnya kefarduan berpuasa ni juga difardukan kepada umat-umat terdahulu. Artinya ibadat ni adalah dia panggil ibadat qadimah. Ibadat yang semenjak dulu, bukan zaman kita je. Bukan zaman umat Nabi Muhammad sahaja, tidak. Bahkan dia semenjak daripada umat terdahulu lagi. Kita boleh faham daripada ayat ni, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Satunya dia macam ada unsur taukid, dia mengukuhkan, dia menguatkan kefarduan puasa ini. Dalam masa sama dia memberi targhibun 'alal fi'l. Dia beri galakan, dia beri motivasi sebenarnya untuk kita laksanakan ibadat berpuasa ini. Dalam masa sama juga dia tatyibun 'alan nafsi. Dia memberi hiburan sebenarnya, wangian yang boleh lahir daripada jiwa kita, kerana ibadat ni walaupun pada zahirnya nampak susah, tapi sebenarnya dia amat penting di sisi Allah SWT, dan dia telah difardukan semenjak daripada dulu lagi umat yang terdahulu. Jadi semua tu mempengaruhi cara fikir kita, kehidupan kita, terutamanya apabila kita betul-betul berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Apa tujuan utama? Tentulah antaranya Allah Ta'ala nak beri tasliyah, beri hiburan kepada orang yang beriman, juga menggambarkan Allah Ta'ala sendiri sebenarnya dia kasih, dia sayang kepada bentuk ibadat ini. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita kena jiwai kefarduan ini adalah suatu yang menyeronokkan kita. Selain daripada kita rasa sonok sekarang ni, nak buka puasa dengan pelbagai jenis juadah, kita juga asasnya kena rasa seronok, suka, kerana datangnya Ramadan, dia datang sekali dengan package yang pelbagai, bentuk ibadat yang pelbagai, dan kita kena ejah, kita kena ikhtiar supaya kita rasa nikmat kelazatan beribadat di bulan puasa. Lebih 7 minit dah. Jadi kena berhenti dululah, insya-Allah. Kita sambung balik esok. Terima kasih banyak. Kita sama-sama berdoa supaya Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik sebenarnya. Walaupun kita berdepan dengan kesukaran termasuk COVID, ada benda-benda yang kita tak dapat buat, tapi biar hati kita rasa gembira kerana kedatangan Ramadan. Pahala berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.